Faktor perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Abbasiyah. Kedudukan Baghdad yang menjadi pusat keilmuan dan perdagangan antarabangsa. Hubungan diplomatik antara kerajaan dengan luar negara. Islam menggalakkan umatnya supaya mengkaji alam sekitar. Kewujudan prasarana pendidikan yang baik. Dasar kerajaan yang memberi keutamaan kepada ilmu pengetahuan. Kestabilan politik dan kewangan kerajaan. Aktiviti penterjemahan pelbagai bidang ilmu. Usaha dan galakan para khalifah. Institusi pendidikan pada zaman kerajaan Abbasiyah. Pusat pengajian. Al-Madrasah An-Nizamiyah dibina oleh Menteri Nizam Al-Mulk pada 457 Hijriah. Istana Khalifah. Khalifah Al-Mu'tadid Billah menjadikan sudut-sudut dan tempat-tempat tertentu di istana untuk para sarjana Islam menyampaikan ilmu. Masjid. Masjid Jami' Al-Mansur yang dibina oleh Abu Ja'far Al-Mansur pada 145 Hijrah berfungsi sebagai pusat pengajian ilmu Islam. Perpustakaan. Perpustakaan terulung pada masa itu ialah Baitul Hikmah yang dibina oleh Khalifah Harun Ar-Rashid. Kegiatan Baitul Hikmah dalam bidang pendidikan adalah pusat pertemuan para sarjana, pusat penterjemahan, pusat sumber, pusat penyelidikan ilmiah, pusat latihan para ilmuwan. Terdapat sebuah lagi perpustakaan yang terulung di Mesir, iaitu Darul Ulum. Bidang ilmu yang diterokai pada zaman Abbasiyah. Yang pertama ialah ilmu yang berteraskan wahyu. Ilmu tafsir. Ilmu tafsir mula disusun mengikut susunan surah Al-Quran oleh Yahya bin Ziyad Al-Farah di dalam kitabnya Ma'ani Al-Quran pada 207 Hijriah. Pembaharuan diteruskan oleh Jarir At-Tabari dalam karyanya Tafsir At-Tabari pada 310 Hijriah. Ilmu hadis dikenali sebagai zaman pengumpulan dan penyusunan hadis. Muncul pakar-pakar hadis seperti Al-Bukhari, kitabnya Sahih Bukhari, Muslim, kitabnya Sahih Muslim,
Abu Dawud, kitabnya Sunnah Abu Dawud. At-Tirmizi, kitabnya Sunnah At-Tirmizi. An-Nasa'i, kitabnya Sunnah An-Nasa'i. Ibnu Majah, kitabnya Sunnah Ibnu Majah. Karya mereka digelar Al-Qudus As-Sittah. Ilmu fiqh. Muncul ulama yang mengasaskan mazhab seperti Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi; Imam Malik, mazhab Maliki; Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali; Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Selain mereka, terdapat ramai lagi tokoh seperti Al-Qadi Abu Yusuf, Sahnun Al-Mawardi dan Ibnu Qudamah. Ilmu Tauhid. Ulama berjuang memurnikan akidah Islam daripada pengaruh falsafah Yunani. Bidang perbahasan Tauhid semakin meluas. Tokoh ilmu Tauhid pada zaman itu ialah Imam Al-Ghazali dan Abu Al-Hasan Al-Ash'ari. Bidang ilmu yang diterokai pada zaman Abbasiyah yang kedua ialah ilmu yang berteraskan akal. Ilmu matematik. Beberapa formula baru matematik telah dihasilkan. Antaranya ialah al-masalsat iaitu trigonometri, al-jabr iaitu algebra, al-handasah iaitu geometri, al-logaritmat iaitu logaritm, memperkenalkan sistem angka dalam abjad Arab, memperkenalkan bilangan sifar kosong dalam sistem angka. Tokoh terkenal ialah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi yang menghasilkan karya Hisab Al-Jabri wal Muqabalah. Beliau juga mahir di bidang ilmu falak dan geografi serta menjadi pengarah Baitul Hikmah di zaman Al-Ma'mun. Ilmu falak. Penemuan baru di zaman tersebut mengukur jarak antara bumi dan matahari, membuat jadual pergerakan bulan dan bintang, menjelaskan sistem geologi bumi serta pengaruh bulan dan matahari terhadap pertukaran musim, mencipta alat pengukur sudut yang dikenali sebagai astrolabe. Tokoh ilmu falak pada masa itu ialah Al-Battani yang berjaya menemui cara mengukur jarak antara bumi dan matahari dan membuat jadual pergerakan bulan dan bintang. Ilmu kimia. Penemuan di bidang kimia mengasaskan fakta kimia berdasarkan uji kaji. Penemuan asid galian seperti asid nitrik, asid sulfurik dan asid hidroklorik. Teori penghasilan petroleum, teori penghasilan alkohol, memperbaiki proses pembuatan kaca. Tokoh dalam bidang ini ialah Jabir bin Yahyan yang telah menemui asid sulfurik dan menghasilkan 8 buah karya tentang kimia. Ilmu fizik. Mencipta teori pergerakan jirim, daya graviti dan pantulan cahaya, menjelaskan tentang lapisan-lapisan mata serta proses penglihatan, menyukat kelajuan bunyi dan cahaya, mencipta cermin mata. Tokoh ialah Al-Hasan bin Al-Haytham,
yang telah menghuraikan proses penglihatan menerusi pembalikan cahaya pada retina, menghasilkan 200 karya, iaitu karya bidang fizik ialah kitab Al-Manazir, makalah fi ad-Daw dan makalah fi at-Tahlil wa at-Tarkib. Ilmu geografi memberi ukuran tepat tentang keluasan permukaan bumi, menghasilkan peta dunia pertama dalam bentuk glob, menghasilkan ensiklopedia yang mengandungi peta yang berjudul Nuzha al-Mushattaq fi Ikhtirak al-Afaq. Ilmu perubatan, perkara yang mempengaruhi perkembangan ilmu perubatan, hubungan orang Arab dengan orang Rom dan Parsi, usaha khalifah seperti Khalifah Abu Ja'far al-Mansur yang telah membina 2 hospital di Baghdad, pencapaian menjelaskan kesan kuman dalam penyakit, menjelaskan teori jangkitan virus seperti TB, menemui pelbagai jenis penyakit seperti rubella, alahan, cacar dan penyakit jiwa, mencipta ubat untuk pelbagai penyakit kronik, mencipta picagari, ubat bius dan benang khas untuk pembedahan. Tokohnya ialah Ibnu Sina yang telah menghasilkan 116 karya perubatan, antaranya Al-Ghanum fi at-Tib. Kesan perkembangan ilmu di zaman Abbasiyah. Yang pertama, umat Islam menjadi kuat. Yang kedua, kegiatan penterjemahan semakin berkembang. Yang ketiga, banyak perpustakaan dibina. Yang keempat, banyak institusi pendidikan seperti sekolah, kolej dan universiti dibina. Yang kelima, ramai datang ke Baghdad untuk menuntut ilmu. Yang keenam, lahir ramai tokoh-tokoh ilmuwan Islam.